Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Abdul Halim bin Masnan akan menyampaikan beberapa perkara berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak. Apabila kita membincangkan perkembangan kanak-kanak, apa yang mereka boleh buat? Jadi untuk menambahkan lagi kehangatan ataupun kehebatan kanak-kanak sendiri dalam mencari apakah agaknya yang boleh kita ketengahkan dari segi kemahiran dan pengetahuan mereka, kita boleh menggunakan salah satu peralatan yang dipanggil sebagai peralatan muzik. Muzik adalah salah satu tempat untuk kita menjalinkan hubungan dengan lebih baik dengan anak-anak apabila kita mengatakan dalam bentuk hiburan contohnya. Dan hiburan itu perlulah dan diberikan kepada kanak-kanak dalam keadaan yang menggembirakan, aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan dan juga peralatan-peralatan muzik ataupun alat-alat yang boleh memberikan mereka rasa teruja dan seronok untuk bermain. Jadi, untuk memperkatakan berkenaan dengan permainan, kita kena tahu bagaimana untuk kita menggalakkan aktiviti permainan yang melibatkan alat muzik. Apa yang penting ialah kita perlu berusaha untuk memastikan bahawa kanak-kanak seronok dengan bermain alat muzik sebagai salah satu alat untuk mereka belajar. Jadi bila kita bermain alat muzik, kita perlu tahulah apa alat muzik yang kita nak main. Mungkin kita nak main keyboard, mungkin kita nak main perkenangan ataupun kita nak main gitar. Jadi segala alat muzik yang nak kita main, kita perlu tahu bagaimana nak menggunakannya. Ia tak perlulah sampai tahap mahir, tapi sekurang-kurangnya bagaimana kita nak menjalankan aktiviti tersebut dengan bermain alat muzik. Okey, bagi kita memperkenalkan alat muzik, yang paling penting ialah jenis-jenis alat muzik. Sebab alat muzik ada macam-macam jenis. Okey, sebab kita tahu kadang-kadang cikgu kurang mahir untuk bermain alat muzik. Jadi kalau yang paling mudah untuk bermain alat muzik ialah dengan menggunakan pergenangan. Dan ada macam-macam elemen pergenangan ataupun kompang ataupun drum dan sebagainya yang menggunakan cara mengetuk dengan cara yang betul ataupun menggunakan irama ataupun melodi dengan cara yang betul. Jadi untuk memastikan bahawa apabila kita bermain alat muzik menggunakan kompang, gendang dan sebagainya, kita perlu tahu tempo dia. Dan setiap temponya berbeza-beza. Dan kanak-kanak bila dia mendengar tempo, sebenarnya dia akan teruja untuk mendengar lagi dan mendengar lagi. Dan di situ mereka akan mula fokus dan mahu untuk meneruskan pembelajaran yang seterusnya. Contoh kalau kita bunyikan alat muzik kan, dia macam bunyi kan. So ini contoh yang simple lah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? Ini menggunakan satu bentuk pergenangan yang satu muka. 1, 1, saya sayang ibu. 2, 2, saya sayang ayah. 3, 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Dan di situ kanak-kanak akan belajar, mula-mula dia akan belajar melihat alat muzik dan mendengar alat muzik. Kemudian dia akan belajar untuk mengetahui tempo, sela masa dan juga orang kata jumlah yang perlu dimainkan bagi setiap kiri dan kanan. Dan yang ketiga dia akan menyanyi, mengikut lirik yang cikgu nyanyikan. Dan yang keempat mereka akan memahami apakah lagu yang sebenarnya nak dinyanyikan oleh cikgu tadi. Kompang ni pun salah satu elemen yang baik untuk kita ketengahkan kepada kanak-kanak sebab dia melibatkan elemen tradisional. Tradisi budaya kita. Bermain kompang kan. Kalau lagu orang kahwin kan main kompang kan. So benda beat-beat ni sebenarnya pun salah satu cara untuk mereka untuk mengenali bunyi-bunyian, bermain tempo. Sampai tahap dia boleh menyanyi. Ada mungkin budak tak pandai main kompang, dia pandai main kencing. Kita ke tempo lah. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Ini paling simple lah. Kalau nak main kompang ni mungkin memerlukan irama, beat dan juga cara ketupan. Tapi ini dah follow nyanyi sampai habis dia akan boleh buat. Okey, aktiviti bermain alat muzik tidaklah hanya kita katakan menggunakan alat muzik. Tapi bermain alat muzik juga kita boleh menggunakan buku.
Bagaimana caranya? Okey. Kadang-kadang kita lihat banyak buku-buku di pasaran yang bagaimana anak-anak boleh bernyanyi dengan menggunakan buku. Dan saya suka buku Sesame Street, Get Up and Go Songs ni sebab buku ni adik-adik dia ada keluar suara. Suara muzik. So kalau saya kata cikgu nyanyi, cikgu punya suara tak berapa sedap, dia boleh ditutup dengan muzik ni. Okey, tajuk dia Get Up and Go Songs. Okey, pasal Elmo naik basikal pun ada, dia berjalan-jalan dengan Zoe pun ada. Okey, kita nak dengar satu lagu namanya Head and Shoulders, Knees and Toes. Nak dengar? Head and Shoulders, Knees and Toes. Pernah? Okey, kita nyanyi sama-sama boleh? Satu. Okey, kita bunyikan muzik sebab ada muzik kat sini. Satu kita boleh nyanyi sama. 1, 2, 3. And shoulder, knees and toes, knee and toes. Head and shoulder, knees and toes, knee and toes. And ears, mouth and nose. Head and shoulder, knee and toes, knee and toes. Yeah, tepuk tangan. Yeah. Okey, itu salah satu contoh di mana dengan buku dia ada keluar suara dan kita boleh menyanyikan lagu bersama dengan kanak-kanak. Jadi dia banyak sebenarnya yang boleh kita gunakan dengan muzik. Okey, cuma bagaimana medium tu kita nak galakkan supaya anak-anak pun seronok, kanak-kanak seronok, cikgu pun seronok untuk belajar di dalam kelas. Okey. Jadi nasihat saya, kalau kita nak bermain bersama kanak-kanak, terutamanya menggunakan alat muzik, kita perlu tahu menggunakannya. Kita perlu ada elemen permainan ataupun pembelajaran yang nak kita tentukan. Okey, dan yang paling penting ialah kita perlu minat. Sebab kalau tak minat, kita tak boleh nak main. Bila kita tak boleh nak main, kanak-kanak pun tak tahu apa yang kita main. Jadi, teruskanlah untuk bermain alat muzik dengan sebaik.